Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat 9 Muharram 1442 yang kita namakan hari ini hari Tasu'a, hari yang ke-9 bulan Muharram, yang kita dianjurkan, digalakkan supaya berpuasa. Agaknya ramai di kalangan kita umat Islam hari ini berpuasa sunat, dan besok hari Ashura itu kemuncak dia. Mana kalau tak puasa lagi esok, dia dak lah untuk tahun ni ya. Cuma kita nak kembar 9, 10 kembar. Kalau ada hak kuat lagi 9, 10 sebelah dipersilakan. Jangan hak tak ada kan. 9 hari bulan Muharram dipanggil Tasu'a, bersama dengan 28 hari bulan 8 2020. Kita sambung pengajian kita dalam juzuk yang ke-27, juzuk 27, surah yang ke-57, iaitulah surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid bermula dari ayat yang ke-20. Bermula daripada ayat 20, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan tafsir insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Kita balik kepada ayat kita dalam siri yang lepas, iaitu kita dah bincang tentang ayat. Tengok para jemaah sekalian, sebelum kita masuk ayat 20 ni, iaitulah ayat yang ke-18. Allah sebut di sini innal musaddiqina wal musaddiqat. Orang-orang laki-laki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah. Jadi alhamdulillah, hana ada sebut dalam siri yang lepas, Islam ini membenarkan orang perempuan memiliki harta.
Orang perempuan dia boleh milik harta, dia boleh cari harta, dia boleh milik penuh. Tak ada siapa boleh kacau dia, boleh ganggu dia. Kita duduk sibuk dengan kemajuan tamadun orang barat. Dalam fakta sejarah mengatakan bahawa fil alamil gharbi, di negara barat sebelum 150 tahun dulu, lam takunil mar'ah, orang perempuan tidak boleh memiliki harta. Jadi kita kena ceritalah, barulah kita kata adil. Orang kita duk bangga-bangga dengan orang putih dengan barat ni, tengok juga tamadun kita Islam sangat ke depan dari masalah memberi hak asasi wanita dan juga woman right kita sudah ada. Yang sekarang ni pula pembebasan wanita, bukan bebas daripada belenggu apa, nak bebas daripada agama. Dia panggil woman lib ni, gerakan ini nak membebaskan wanita daripada agama. Itu yang sebenarnya. Tak ada Islam, tidak ada diskriminasi wanita, tidak ada penindasan terhadap wanita. Kemudian ayat 19 Allah sebut kepada kita as-siddiquna wasyuhada. As-siddiqun, orang-orang siddiq, iaitulah orang-orang yang benar. Maka Allah Ta'ala sebut di sini as-siddiqun, iaitulah orang-orang yang terawal, orang yang laju di dalam menerima Islam dan beramal dengan Islam. Itu mana siddiq. Maka dalam Al-Quran ini ada beberapa jenis as-siddiqin. Kita dah sebut, Allah Ta'ala sebut Yusuf ayyuhas siddiq, ayat 46 surah Yusuf. Sayyidah Maryam wa ummuhu siddiqah, surah Al-Ma'idah ayat 75, itu untuk Maryam. Dan untuk umat ini, orang yang paling afdal selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah siddiqul ummah, orang yang sangat-sangat benar, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka darjat siddiqiyah iaitulah satu darjat yang tinggi dan boleh dicapai dengan melalui mujahadah, insya-Allah. Tapi kita kena ingatlah, jangan terpedaya dengan orang-orang yang menggunakan akal dia untuk nak membenarkan benda-benda yang pelik-pelik. Jangan. Islam ni ada fakta. Ni tidak ni boleh dia buat cerita. Ulama-ulama ni berapa puluh tahun tahu solat semaya isya, semaya subuh dengan solat wuduk semaya isya. Kata tak okeylah, dia tak pergi tandah nah 40-50 tahun. Jadi kadang-kadang kita ni ghulu, mubalaghah, melampau sangat pun jangan juga. Biar kita ada sederhana kita ni. Akal yang tidak bertembur dengan wahyu itu patut digunakan. Makna juga as-siddiqiyah juga, iaitulah sadiqan, orang yang benar. Benar dari sudut akidah dia, benar dari sudut cakapan dia, benar dari sudut perbuatan dia, dan juga orang yang safa'ul qulub, hatinya bersih. Allahu Akbar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat dia, kita semua, alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar. Jadi di antara sebab kita nak jadi orang benar ni, kita berdoa kepada Allah SWT, dan kita juga bermujahadah untuk tidak mengeluarkan perkataan bohong, dusta, karut, dan kita cuba bercakap benar, berkata benar, dan menjadi orang yang benar di dalam semua gerak kerja kita. Kemudian kita sebut tentang syuhada. Anda ada baca hadis tentang orang yang mati syahid. Kita masuk pada ayat kita, ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur. Ketahuilah. Yang ni tengok nota di bawah kata apa? Setelah diterangkan keadaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir di akhirat, maka dalam ayat ini, ayat yang kita baca ayat 20 ini, diterangkan pula keadaan kehidupan dunia yang tidak patut dijadikan tujuan utama. Dunia ni bukan tujuan utama telamak. Dunia ni wasilah, alat kita membuat persiapan untuk ke akhirat. Itu dia panggil dunia. Maka ketahuilah bahawasanya yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain melainkan bawaan hidup yang berupa semata-mata gaya hidup ya, permainan
dan hiburan yang melalaikan. Allah sebut ad-dunya la'ibun. Satu tanda tuan-tuan. Ini kita tadabbur ayat ni. La'ibun mainan. Walahwun yang hiburan yang melalaikan. Wazinatun, apa dia zina? Iaitulah perhiasan. Perhiasan ni nampak comel ya. Tapi dia perhiasan ya. Mainan yang mengurang. Juga bawaan watafakhurun, bawaan hidup yang bertujuan tafakhur, bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan, bangsa, keturunan, pangkat, itu semua. Serta berlomba-lomba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Ini kita ingat. Ini semua ni dia panggil gaya hidup. Bukan salah. Tak semuanya salah. Cuma Allah peringatkan ini godaan. Kalau tak kena cara kita menguruskannya, kita akan kecundang. Ini bahaya. Mana kalau tak kena gaya kita akan rebah dengan godaan-godaan perhiasan permainan yang ada ini yang kita takut. Baik, Allah buat bandingan. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Semua itu terhad waktunya. Sekejap ya. Mu jangan ingat nak hidup lama. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur. Lepas tu hujan kita tengok comel kan. Menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanam-tanaman itu bergerak-gerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning, ataukah hijau jadi kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai kan. Dan hendaklah diketahui. Allah kata buat bandingnya macam pokok. Hijau, kuning, hancur. Macam kita juga. Mula-mula beranak kat Allahu Akbar. Sukanya ibu kita. Nah, berok pun suka. Apa? Budak ni kecil dah. Suka seronok. Kecil atas ribu dia pada tu. Nah. Tapi dia besar sikit. Biar kecil kat saya. Kena batannya pun tak. Itu dia panggil keadaan hidup ni. Kalau dah tua pula, janganlah kita berdoa. Jangan Allah Ta'ala beri kita lanjut usia sampai nyanyuk, sampai sakit yang begitu. Orang tak percaya pula dah. Ini dipanggil macamlah tumbuhan Allah buat. Kemudian Tuhan kata apa? Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu, dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dua ya. Nak gimana? Kita ada dua ya pilihan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Orang terpedaya, inilah kita jadi loraklah kita sini kan. Baik para jemaah sekalian, kita tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan i'lamu, ketahuilah. Tanda satu-satu ini tadabbur. Bila kata Allah suruh kita tahu, di sana ada isu besar yang nak dibangkitkan. Macam dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19, Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila Tuhan kata wa'lamu, fa'lam, itu ayat arahan supaya kita tahu. Celek mata, buka telinga, buka minda, dengar baik-baik. Dia panggil da'watun ila tayaqquz wal ma'rifah al-qalbiyah.
Mana kita kena buka minda kita, hati kita kena buka, kena bincang betul-betul, sebab perkara yang aku nak beritahu kepada kamu ni perkara yang mencaturkan masa hidup kamu yang panjang di akhirat nanti. Maka kata di para ulama, hadis perbincangan tentang dunia, bukan semua dunia itu dicela, bukan semua dunia itu dicerca, tapi apabila melampau segala benda nak dunia belaka, itu yang masalah. Tapi kalau kita guna dunia ni sebagai jambatan ke akhirat, ini yang sepatutnya. Maka dalam ayat ini Allah mula dengan la'ibun, supaya juga permainan bukan semua haram. Jadi ada yang halal, ada yang haram, ada yang harus, kan? Maka kita kata permainan ia melampau. Tapi kalau setakat permainan yang biasa-biasa, nah orang panggil permainan suka-suka di antara suami isteri, itu dianjurkan. Permainan kanak-kanak kita buang yang budak-budak main boleh je. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu, pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan adik dia. Nama Abdullah adik dia. Nabi kata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Jadi Abdullah hidup main burung. Nabi kita lalu tengok main burung. Balik-balik tengok Abdullah ni menangis. Nabi kata, "Ya Aba Umair," Nabi bagi gelaran. Budak kecil boleh kita bagi gelaran abu. Tak syarat mesti ada anak. Hei Abu Umair, apa jadi dengan anak burung? Mati burung tu. Maknanya itu Nabi kita boleh je dia bergurau dengan budak-budak. Tapi melampau tidak boleh. Yang kedua Allah kata lahwun. Lahwun ni iaitulah satu jenis hiburan. Suka-suka. Sama juga suka-suka ni pun di dalam skop yang dibenarkan. Ada waktu kita benar. Maka orang-orang muda, orang kanak-kanak, orang-orang perempuan, dia suka dengan permainan. Sebab itulah waktu majlis Nabi kata al-ansar yu'jibuhumul lahu. Kan? Orang Ansar ni dia suka dengan mainan-mainan ni. Mana maknanya? Maka Nabi kita benarkan waktu perkahwinan, majlis kahwin, boleh kita palu kompang, kedepung, suka. Kan? Ada nasi pula, bawa Ansar duk nasi. Atainakum fahayyuna nuhayyikum. Panjang lagi lah. Kita nak habis pula orang dengar ni. Tapi kita ni salah pula. Dia ambil kompas duk palu dalam masjid pula. La, bukan tempat dia. Itu kompas tu untuk kita berkompas waktu majlis kahwin. Suka-suka boleh. Nah, itu dia panggil orang muda, orang perempuan suka dengan lahwun wala'ibun. Lahwun boleh kita main. Yang ketiga apa Tuhan kata? Wazinatun, dan juga perhiasan. Perhiasan tidak salah. Orang perempuan boleh berhias, boleh pakai comel-comel, boleh pakai lawa-lawa. Untuk siapa? Untuk cik abang dia. Tapi kalau berhias-hias, dia duduk main, duduk tayar ke pasar pagi, pasar petang, mall tu mall ni, itu dilarang. Karena itu Nabi kita sebut dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim. Nabi kata dua kumpulan ahli neraka yang aku tak tengok, salah satunya nisaun kasiyatun ariyat mumilatun mailat, orang perempuan yang berpakaian tapi macam telanjang, baju nipis, baju ketak, tak cukup saiz. Ini semua ni calon-calon pakai ahli neraka, nauzubillah. Jadi panjanglah. Cuma kita nak ceritanya, boleh berhias tidak jadi masalah, tapi perhiasan biar kena kepada tempat. Yang keempat Allah kata apa? Wa tafakhurun, tafakhur, berbangga-bangga kita. Jadi kata di ulama, tafakhur ni biasanya untuk orang tua-tua. Orang tua-tua dia suka bangga. Budak tak apa nak bangga, dia suka main, suka-suka hiburan. Tapi orang tua suka berbangga. Saya ni tak ramah mana anak, baru ada 10, sekali balik raya kat Allah satu padang kereta. Mula tu. Kalau pergi jumpa orang sayang-sayang kat, kebetulan gelar baru beli. Duduk main gagu tangan semacam begini ni. Nak suruh nampak ni. Maka orang tua dia suka bangga. Saya ni tak banyak mana ustaz. Kalau setakat ustaz nak derma beli tanah wakaf ni, saya bagi 5,000 contohnya tak. Hak lain dalam bank banyak lagi. Jadi kalau tak cerita, kita tidak tanya akaun dia. Kita tanya, kita terima hak dia nak bagi je. Tapi mana tafakhur, berbangga-bangga ni, biasa orang tua main-main ni, orang muda kalau orang tua suka main juga, itu dipanggil luar biasa. Bangga belakalah, bangga dengan keturunannya, bangga dengan harta benda, bangga dengan pangkat semua. Maka Allah Taala sebut di sini
Bangga, Tuhan kata apa? Wa takatsurum. Itu yang kelima dah. Takasur, memperbanyakkan, nak banyak dia fil amwali wal aulad, nak banyak harta dan anak-anak. Ini biasanya diguna oleh orang tua-tua, kerana itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata la yazalu qalbul kabiri syabban fi snataini. Tanda tuan-tuan, tanda mulai ini ayat hadis motivasi. Sentiasalah, berterusanlah hati orang tua tu muda. Tuanya tua, berjalan apa bergonjang, tapi hati muda. Fi snataini, dalam dua perkara. Fi hubbid dunya, yang pertama cinta sangat dia kepada dunia, yang kedua tulul amal, panjang angan-angan. Kita ni kalau nak pangkat lagi, nak jawatan lagi, nak kebun lagi, nak macam-macam nak. Padahal kita tua berjalan pun tak larat. Patutnya kitanya cinta ke akhirat dah kita ni. Tak ada sibuk-sibuk dengan benda lain dunia, tapi itulah Allah Taala pasang dalam hati manusia ni dua benda ni tak tua. Orang tua tapi tak tua. Allah irham bapak saya dulu, dia buat bandingan, dia kata umbuk kelapa tak tua. Umbuknya tak tua. Pokok dia bergelelok dah batai dia. Tapi umbuk dia muda hijau lagi. Macam itulah. Sebab itulah kawan-kawan Arab kita pesan, dia kata anta kalau tengok pak cik tua Mekah ni bawa budak-budak kecil, jangan tanya cucu, anak dia tu. Main-main. Nah, orang Arab ni kaedah dia lepas 10 tahun kena ada ibu hak muda seorang lagi pula. Baru dia kata hayawiyah. Hidup kita ni refresh semua. Ni duk main tengok hak ni 40 tahun dah. Dah semangat berhilang dah. Kata apa? Jangan marah, tu cerita dunia ni, kata apa? Buat-buat ni puak hak berani belakang duk sini ni. Dah, pasal tu tak ada duk mikir apa dah dia tu. Baik. Allah kata apa? Wa takasurun fil amwali wal aulad. Jadi at-takasur dalam surah at-takasur kita tadabbur dulu, alhaakumut takasur, yang melekakan kamu, melalaikan kamu ini sebab takasur duk banyak ke dunia. Apa dia? Maka takasur itu mengandungi makna banyak. Ini dua. Yang saatnya pertama, munafasatul akharin, nak berlawan dengan orang. Orang ni pakak ni kita nak juga, kan? Yang kedua, al-hirsu 'alal kathrah, duduk banyak, nak banyak, harta banyak, semua harta tu tuan-tuan dan puan-puan, hak kita duk kumpul selama kening, itu adalah merupakan hak orang belaka tu. Hak kita je Nabi sebut dah dalam hadis, banyak kali dah ana baca, yang harta kita betul-betul, hak kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekah. Wa ma siwa zalik, hak lain-lain tu semuanya harta orang. Kita tolong cari, penak-penak sipai ke anak-anak, akhir sekali kita pun mati, tak dapat faedah daripada harta tu. Rugi. Nak faedah macam mana? Gunalah dengan saluran yang betul, sedekah, infak, wakaf. Alhamdulillah. Anak tak bagilah juga, tidak kata tak bagi. Kebetulan anak kita pun alhamdulillah pangkat besar, sudah ada harta, sudah ada perniagaan, sibuk apa? Sibuk dia ni. Dia pandai dia untuk dia, kita cari untuk kita. Alhamdulillah. Baik, kemudian Allah Taala sebut dalam ayat kita ini seperti bandingan apa? Dengan hujan yang menumbuh ke pokok, kemudian kering, kemudian mati. Begitulah hidup kita atas dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ni tipu daya, main-mainan saja. Kata dalam ayat dia kata kasarabin, seperti fata morgana. Fata morgana kita duduk jauh nampak macam ada air tak? Ada air tu. Girka kosong tanah padat, kering kontang. Gitulah dunia. Aku nak ni, kenapa tak ada pergi masjid? Sabar, tengah bisnes, bisnes tengah naik ni. Kenapa sibuk ni? Saham tengah ni, orang panggil naik tinggi. Kenapa? Macam-macam kenapa. Akhir kali nunginya dia, kenapa tak pergi masjid? Waktu duduk dalam katil hospital, tengangor dah, kaki tangan kena ikat, ustaz mari baru bersalah pegang tangan kemas, tolong doa, saya nak pergi masjid kalau sihat. Buat apa? Apa beda? Semua kita ni ada 5 benda tu sebut. Berapa tadi? Lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurun, apa ni? Wa takasurun. Tafakhurun wa tafas. Ini 5 cara godaan dunia. Kalau tak kena cara, rebah kita dalam 5
lubang yang besar ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Maka lepas pada cerita dunia, Allah mari, ini yang sepatutnya kamu buat. Tanda tuan-tuan, ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Allahu akbar. Berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik. Berebut. Dalam surah Al-Waqi'ah yang kita baca dalam CD yang dulu kan, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang laju menerima kebenaran, laju beramal dengan apa yang diajar oleh Allah, laju melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil as-sabiqun as-sabiqun, orang yang laju. Satu kumpulan lagi ashabul yamin. Alhamdulillah. Tapi daripada ashabul yamin ada lagi orang dia panggil engine turbo. Kita ni kereta molek dah, tapi hak turbo tu, dia potong kita di lebuh raya. Macam kereta main ni, kita ni slow lagi. Mana itu dipanggil sabiqun as-sabiqun. Allah Taala perintah di sini, wasabiqu ila maghfiratin, berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Masya-Allah, tabarakallah. Nggih, laju mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Tengok ni, Allah Ta'ala bagi tawaran istimewa. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Allahu akbar. Dan untuk mendapat syurga yang bidangnya meluas seluas segala langit dengan bumi. Dia kata luah langit dengan bumi. Panjang mana pula? Tak sedut mikirlah ulama kata, laisal maqsud bil ardi muqabil lit tul. Biasanya kita ni kalau panjang lebih panjang daripada luas. Tak. Keluas saya bawah. Luas kita kata 40 kaki. Panjang 100 kaki. Gitu. Dia kata di sini tidak ada muqabil. Tuhan nak ceritanya luahnya syurga aku ni. Keampunan Allah, syurga tu luas seluas langit dengan bumi. Maknanya luahnya surga itu. Ada Allah kata apa? Ka'ardi samai wal ardi, seperti luahnya langit dengan bumi. Dia panggil tasbih, menunjukkan luasnya surga yang disediakan. Pada ada orang Badui bila dengar surga ni seluas langit dengan bumi, pada dia ditanya, fa ainan nar, neraka duk mana? Kalau masahah ni maknanya ruang yang ada ni semua dipakai oleh syurga. Patut neraka duk mana? Sedap juga soalan dia dah. Macam kita katalah, aku beli tanah ni satu ekar. Semua kita buat kebun belaka. Habis rumah nak tak mana? Gitu ibarat. Jadi orang ni tanya, fa ainan nar? Neraka duk mana? Subhanallah. Kata di ulama, wala yaqulu hadza illa jahil. Orang hak tanya soalan ni jahil. Dia ingat ke dunia ni stop waktu je. Tuhan nak cerita kepada kita, syurga yang aku sediakan kepada kamu tu luah langit dengan bumi, supaya ada dalam minda kita. Bumi pun tak habis nak berjalan, capur dengan langit pula banyak mana. Nak tunjuk luah. Jangan duk tanya duk mana lah. Maka jawapan dia, kalau mari siang, malam di mana? Malam apa kau nak tak ada dah. Lepas tu mari malam pula, siang gimana? Tak usah duk cakap, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi kitanya bagaimana nak sampai ke syurga. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ini, u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dan mendapat syurga yang bidang luasnya seluas langit dengan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Jangan takut, limpah kurnia Allah Ta'ala ini sangat besar. Karena itu kata Nabi SAW, kalau orang kafir tahu ni rahmat Allah Ta'ala luas,
walaupun mereka kafir, mereka masih lagi tamak, mempunyai harapan lagi ke syurga. Itulah. Allahu akbar. Habislah kita tawaran istimewa. Cuma Allah kata uiddat, disediakan. Ayat ini tanda itu fihi dalil ala anal jannata makhluqatul an. Ayat ini menjadi dalil bahawa syurga itu sudah wujud sekarang, ada dah. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah dia, wal jannatu wan nar makhluqatani la tafniyani abadan wala tabidan. Syurga dengan neraka sudah ada dan dia tidak akan rusak lagi lah. Allah Ta'ala beri kepada dia bersifat tak punah. Ya Allah akbar. Dengan syurga semangat kita insya-Allah. Tengok ke amalan kita, slow pula kita. Jangan bimbang tuan-tuan. Insya-Allah dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan ibadat, lakukan ketaatan, penuhkan masa dengan zikir. Ada waktu kita berpuasa, ada waktu kita infak, semua kita buat. Maka dalam pengajian kita dalam Riyadhus Salihin Babur Raja sangat-sangat memberi motivasi kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, Dia beri kepada kita segala perkara yang kita nak, kita juga melakukan ketaatan, maka insya-Allah kita mengharapkan kita layak untuk ke syurga insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada ayat ujian pula. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu. Tengok, dua Allah kata, musibatun fil ardi, secara umumnya kena musibah ke atas bumi ni, ataupun musibah kita saja. Fi anfusikum, atas diri kita. Mana kita sakit, bumi molek-molek ya, tak ada masalah apa kan. Illa fi kitab, malaikat telah sedia ada dalam kitab pengetahuan kami, mana Allah Ta'ala telah tulis dalam lauhil mahfuz, dalam catatan kejadian manusia, bahawa satu masa gini-gini kena musibah, tak nak lari, tak usah duduk cakap lah nak lari, memang kita tak boleh lari bila benda ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Ataupun tak kena, runtuh satu bangunan, ada orang hidup, orang lain mati habis, nak kata apa? Ni baru ni Allah sedih tengok, ni aksiden kereta dekat Jalan Gua Musa dekat, mati habis. Ni dengan anak kecil, ya seorang laki-laki, sedar-sedar tidur, sedar-sedar di hospital, mana habis mak ayah mati, saya seorang hidup. Allah sedih tak? Kita nak, yalah kita tengok berasa terharu, macam mana lah budak tu nak menghadapi, tapi Allah Ta'ala nak angkat darjat dia, kita tahu. Ujian kepada dia, ujian pada keluarga yang ada ni, bapak saudara, mak saudara yang ada ni, jagalah dia kan. Masya-Allah, tabarakallah. Musibah, illa fi kitabin, telah tertulis dalam kitab, surat catatan kehidupan kita, tak boleh lari dah. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikannya. Kita ni belum kita jadi, sudah ada dah. Apa ni dia punya, orang panggil apa yang nak jadi, macam ketah kerja lah kalau kita katakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Masya Allah, bagi Allah Ta'ala mudah, bagi kitanya berasa juga tak? Berasa payah kalah kan. Maka setelah Allah Ta'ala sebut tentang jihad dalam ayat yang lepas dan mati syahid, maka Allah Ta'ala sebut di sini tentang musibah, dan Allah Ta'ala sebut tentang kehidupan dunia dengan harta benda
Susahnya manusia duk jaga harta, susahnya kita mencari dunia, susahnya kita nak jaga anak-anak, nak membesarkan anak, ada yang baik, ada yang nakal, na'udzubillah, kan? Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, mu jangan susahlah. Mu tak usah duduk apa ni sedih duka cita. Kamu tenang-tenanglah, itu semua ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena ingatlah, kita mesti berusaha sungguh-sungguh. Apa dia usaha? Usaha supaya kalau anak kita mesti usaha supaya dia jadi baik. Jangan tak apa, takdir Allah Ta'ala dah. Tak atas belajar, tak kena agama lah, itu salah kita. Kita mana tahu takdir Allah Ta'ala, kan? Maka kita kena usaha dulu. Usaha tak jadi juga. Anak kita nak periksa, kita atas tuition lagi ni tiba-tiba tak dapat banyak. Kita kata itu takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau awal tidur gimai baca tidak, lepas tu tak dapat takdir Allah Ta'ala. Lah, itu bukan cara kita menangani takdir. Maka kata di para ulama, bukan semesti kalau kata musibah fi anfusikum, tubuh kita tu sakit lah. Ada orang tak sakit apa-apa, tapi iktiab wal ahzan, pitihnya banyak, hidup tak tenang, nak tidur tak boleh. Ada sahabat kita ni, Masya Allah, tabarakallah, orang baik, nak tidur tak boleh, paksa kena ambil ubat tidur. Susah dia hidup. Kata kita ni susah tu macam-macam susah. Tak semesti susah tak ada duit je. Orang susah tak boleh tidur, susah hati, macam-macam serabut dia panggil, kan? Maka nak menghilangkan susah hati ni, kita balik pada baca Quran, belajar Al-Quran, tadabbur, dengan usaha-usaha kita, insya-Allah Allah Taala tenang balik hidup kita. Dan juga wa fil ardi, musibah pada dunia ni macam-macam lah, dengan tofannya, dengan gempa buminya, dengan kepakirannya, dengan kemarau, macam-macam. Dalam ayat lain surah At-Taghabun, dalam siri yang dulu kita dah baca, surah At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tuhan kata apa? Tidak ada mana-mana musibah yang berlaku atas dunia ni kecuali dengan izin Allah. Tapi ingat, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa dia beriman dengan Allah Ta'ala pimpin hati dia. Ada orang lain macam yahda qalbahu, siapa dia beriman, tenanglah hati dia. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan boleh tengok balik dalam siri rakaman kita dalam bab dalam bab surah At-Taghabun. Maka kesimpulan kita di sini iaitu musibah tak boleh nak jadikan hujah di dalam perkara aib. Kaedah yang kita dah baca, tulis. Al-ihtijaju bil qadari fil masaibi la fil ma'aib. Ulama kata kita boleh buat berhujah dengan qadar dalam perkara-perkara musibah, tapi bukan menggunakan takdir hujah itu dalam perkara aib. Contohnya orang ni kena tangkap, anak dia ditangkap melanggar PKP, duduk di kelab malam, contoh, na'udzubillah lah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Jadi ayah dia sengih juga, apa nak buat, takdir Allah. Takdir Allah, mu biar anak mu pergi berderak kat sini, dia main congek motor tengah jalan, lepas tu nyalah ke takdir, itu tidak boleh. Dia pandai lepas kena tangkap, tidak boleh. Tapi kita boleh gunakan ketika ditimpa musibah. Contohnya, kita ni orang baik, orang soleh, tak buat maksiat, berusaha sungguh-sungguh nak jaga, tiba-tiba kena musibah. Maka di saat itu, untuk nak menenangkan hati kita, tenangkan keadaan kita, maka kita kata ini semua takdir Allah Azza wa Jalla. Itu boleh guna. Dia panggil ihtijaju bil qadari fil masaibi la fil ma'aib. Kalau aib, jangan marah aku. Kalau gitu sudah kita. Nak polis tangkap pencuri, pencuri kata, "Cik, jangan marah. Saya mencuri dengan takdir Allah Taala." Sudah kita. Nak ikat mana? Polis duduk dia tumbuk butir atas muka dia tu. "Hei, kenapa tumbuk saya?" "Takdir Allah." Mana agak? Boleh terima? Dia kata, "Bengau dia ni. Main takdir pula dah." Maka tak boleh macam tu. Maka Nabi kita sallallahu ajar tanda, tuan-tuan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi kata, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa oleh sesuatu musibah, fala taqul,
Mu jangan kata lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau aku buat gini, tak jadi gini. Kalau aku tak gini, tak jadi. Contohnya kita kata, kita jalan-jalan, kereta kita kena langgar. Kita balik menung, silap aku tadi. Allahu Akbar. Kalau aku tidur dulu, makan nasi dulu, sudah makan kenyang-kenyang baru tolak, tak ada lah musibah ni. Kan? Ataupun, silap. Memang saya tak mau pergi pun tadi. Pergi juga. Akhirnya kena musibah. Kita kata kalau Nabi larang. Jangan duk guna kalau. Walakin qul, kita kena kata apa dia? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ingat ni pelajar semua. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ada orang baca qadarullah wa ma syaa fa'al. Maknanya ketetapan Allah Taala, apa yang Tuhan nak jadi. Bila kita kembali kepada takdir Allah Taala dengan musibah yang menimpa kita, yang kita tak nak ni, yang kita berusaha untuk mengelaknya, kena juga, maka itu yang betul. Kita kata qadarullah ataupun qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Taala dah takdirkan apa yang Tuhan nak jadi. Aku tak nak elak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu ataupun wa akhlif li khairan min. Ya Allah, ganjarilah pahala di atas musibah yang menimpa saya ini dan gantilah dia yang lebih baik. Itu doa. Alhamdulillah, dalam kitab kita Perisai Muslim ni ada bacaan-bacaan yang saya sebut tadi. Para jemaah sekalian cari buku ni yang kecil. Tapi Nabi kata jangan guna lau, fa inna lau tuftahu amal syaitan. Lau akan membuka pintu-pintu waswas syaitan. Kita duk mikir, silap. Kenapa aku mari? Silap. Kenapa? Garu kepala 4 kali, hospital jiwa lah kita. Nabi kata jangan guna lau setelah berlaku. Tak guna. Nak kata apa? Benda sudah jadi, tak akan mungkin. Nak undur balik ke belakang tak mungkin. Jadi kita kena kata qaddarallah. Allah Taala ada takdir, apa boleh buat. Kita pun guna doa tadi. Akhlif li khairan min, gantilah kepada saya dengan yang lebih baik, insya-Allah. Ada kok kalau kereta kancil kita aksiden, Allah ganti kereta Mercedes, bukanlah gitu. Lebih baik tu macam-macam lah Tuhan nak bagi kepada kita yang lebih baik, dengan baik. Ketenangan kita dapat. Kalau dulu kita lara, leka, lalai, tiba-tiba bila berlaku aksiden duduk hospital lama-lama, insaf. Baik daripada kita duduk lara sama hidup. Ada seorang tentera aksiden, masuk dalam hospital lama, dia patah-patah. Duduk main patah-patah ni banyak bulan hospital. Akhir kali orang lagi usaha nak keluar daripada hospital. Dia kata, doktor, la tasta'jil. Doktor, tak secepat nak keluar saya dari hospital. Sepanjang saya duduk di hospital ni, saya sudah murajaah Quran, saya sudah hafal beberapa surah Al-Quran. Masya Allah. Memang saya niat nak hafal lama. Saya nak hafal surah Al-Mulk, tak dapat. Nak hafal surah ni, pagi Jumaat ni, surah Sajadah, tak dapat. Nak hafal surah Al-Kahfi, tak dapat. Tapi bila saya duduk atas katil ni, orang panggil terikat di katil putih ni, orang kata-kata duduk jelepak sini, tak nak pergi mana. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sedarkan saya sudah boleh baca Quran khatam beberapa hari sekali, boleh hafal beberapa surah yang saya nak hafal. Kita kata takdir Allah Ta'ala. Tengok, wa akhlif li khairan minhu, Allah ganti lebih baik. Tak semestinya dengan ganti baik itu dengan dunia juga. Mari boleh aksiden kereta kacil, dapat kereta apa dia kita kata, kereta Mercedes, tak harap. Ganti lebih baik itu dengan lebih utama untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Kita kata itu dia panggil Masya Allah. Jangan sekali-kali mengguna perkataan lau, kerana lau makna lau tu kalau. Bahasa Arab dekat-dekat dengan Melayu. Jangan guna kata lau. Sebab apa? Lau tu dia akan buka pintu-pintu apa? Pintu syaitan. Syaitan marah. Kenapa mu? Kenapa tu kak? Kat kepala. Akhir kali ambulans mengambil ikat kaki kat tangan, duduk dalam hospital jiwa. Nauzubillah. Kan. Maka kita kata musibah-musibah yang menimpa itu ada musibah bersifat fardi, individu, ada bersifat umum. Kalau bersifat fardi, kita jangan kata juga. Contohnya, Allahu Akbar, orang ni kena curi bagai dia. Kita sedap lalu buah. Ya Allah sangat tu bahasa sini, kakak tak payah zakat. Sedap awak jatuh hukum ke orang. Kita tak tahu.
Sebab apa Tuhan apa ni takdirkan bagi dia kena curi? Adakah betul dia tak keluar zakat? Dia keluar zakat, tapi Allah nak angkat darjat dia supaya dia sabar, dia muhasabah, kan. Mari pula bala besar. Pondok, masjid, tempat orang duk mengaji, nyotai di banjir siapa naik ke atas bumbu atas. Tak betul juga sini. Lah, bukan itu cara kita menilai. Kita kata oleh kerana maksiat ni banyak berlaku, Allah takmimkan bala tu dia mari semua sekali. Macam kita hari ni. Corona mari. COVID-19 mari. COVID-19 mari ni bala. Tapi Allah nak cuit kita. Hai manusia, mun tak menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kila agak tak tutup tempat kelak judi, tak tutup kelak malam, tak tutup kelak tu, tak tutup hari tak tutup. Mari corona, satu dunia tutup kelak-kelak. Mu tak mampu nak buat, tak mampu. Masjid kena tutup juga. Kenapa? Sebab oleh kerana amar ma'ruf nahi munkar tidak berlaku, mu tak berjalan ke tugas, Allah takmimkan bala siapa masjid kena tutup. Patut tak tutuplah masjid. Masjid ni tempat kita nak munajat, minta dengan Allah Taala supaya hilangkan bala. Kata di para ulama, bala tu dari dia turun, dia tak akan kun payakun, naiklah. Dia turun, Allah Ta'ala nak suruh kita sedar, nak suruh kita insaf, nak suruh kita kembali kepada Allah. Lepas pada tu barulah dia main. Kata Ibnu Mas'ud, tulis kata-kata Ibnu Mas'ud. Dia kata, innakum ta'uddunal ayat azaba wa inna kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barakah. Masya-Allah. Kamu duk kira ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala tunjuk pada alam ini satu azab. Kami zaman Nabi dulu, kami menganggap ini satu iktibar, satu keberkatan. Sebab bila turun mari bala, kita sedar, kita kembali kepada Allah, kita muhasabah, cepat-cepat rujuk balik pada Allah Azza wa Jalla, kan. Dalam ayat Tuhan kata, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Surah Al-A'raf 182-83. Sanastadrijuhum, kami akan biarkan mereka, lock dia lagi maksiat. Bila mari sampai masa bala bencana mari, hancur lebur habis. Tapi kalau Allah bagi sikit-sikit, kita pun sedar, astagfirullahalazim, atub ilaika ya Allah, aku tak mau kan. Ini barulah kita betul. Allahu akbar. Panjang pula. Allah kata apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah kata, kamu diberitahu tentang itu. Tentang mana? Tentang musibah, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu. Mana hilanglah. Yalah, nak kata apa? Nah, bagi banjir dengan Allah, habislah benda-benda. Berai mata juga kita. Nah, berapa hari agak-agak tak nak tidur. Wajib-wajib kita wajib nyontai di banjir hari tu. 2014. Dan 12 hari, 24 hari, 12 banjir masuk kawasan kita. Benda gila kita tahu ini musibah. Ini kata tu Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak sedih hati akan apa yang luput daripada kamu, wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula terlalu gembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Jangan sombong bila kita dapat nikmat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. InsyaAllah kita break sekat itu dulu. Kemudian kita insyaAllah kita ulang balik ayat yang ke-23 ni dalam siri akan datang, dan bermakna kita sambung balik di ayat yang ke-24. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.